Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam ceria daripada saya. Semoga hari ini penuh barakah. Hari ini hari Jumaat bersamaan dengan 12 Februari 2021. Okey, semalam saya tak sempat nak buat live. Hari ini saya alhamdulillah sempat curi-curi masa sikit. Saya nak jawab ada 3 soalan datang daripada 3 soalan yang berbeza lah 3 soalan yang berbeza. Untuk anda yang sedang menonton ni, anda boleh klik komen. Okay, anda boleh komen, anda boleh klik like. Saya nak tengok sokongan anda. Siapa yang sedang menonton boleh tulis komen kat bawah, perkenalkan diri, nama siapa, dari mana, supaya kita boleh saling berkenalan di dunia maya ni. Okey, ada 3 soalan saya pilih. Okey, soalan yang pertama adalah dia tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Muhammad dari Sabah, orang Sabah Saya Muhammad dari Sabah. Soalan, apa amalan pemakanan untuk pesakit ketumbuhan pada otak dan selalu sawan? Muhammad dari Sabah ni dia tanya apa amalan pemakanan untuk pesakit ketumbuhan pada otak dan selalu sawan. Kesan kerap sawan menyebabkan tangan sebelah kanan lumpuh. Okey. Ini soalan dari Muhammad Muhammad dari Sabah Okey. Dia sawan, kerap sawan menyebabkan tangan sebelah kanan dia lumpuh. Sawan disebabkan oleh disebabkan dia ada ketumbuhan pada otak. Dia sebenarnya kalau tak ada ketumbuhan pada otak, kalau orang tu ada masalah sawan ni kita panggil epilepsi. Biasanya disebabkan oleh jangkitan. Disebabkan oleh jangkitan, so berlakunya epilepsi. Itu kalau nak tahu lebih tepat dan lebih detail, anda kena tanya medical doctor. Tapi apa yang saya boleh cakap, sawan, soalan daripada Tuan Muhammad ni, sawan ni, dalam kes ni, sawan disebabkan oleh ketumbuhan otak. Jadi dia tanya apa amalan pemakanan untuk pesakit ketumbuhan pada otak dan selalu sawan. Okey, jawapan saya tak ada pemakanan yang khusus untuk ketumbuhan. Dia tak ada makan ini, rawat ini untuk ketumbuhan. Ada certain case, certain keadaan penyakit yang mana pemakanan sangat berkait rapat. Contohnya apa? Contohnya gastritis, GERD. Ini sangat berkait rapat dengan pemakanan dan tak ada kaitan pun dengan ubat. Tapi kalau berkaitan dengan ketumbuhan, dia tak ada satu pemakanan yang khusus untuk rawat. Dia bukan rawat. Jadi jawapan daripada saya, nasihat daripada saya, follow betul-betul treatment. Kalau kata memang ada masalah ketumbuhan tumor, follow betul-betul treatment tersebut. Follow treatment di hospital. Pada masa sama, baru kesan sampingan daripada treatment itulah yang kita boleh atasi dengan pemakanan. Contohnya apa? Contohnya macam ni lah. Biasanya kalau orang buat tumor, kalau tumor tersebut belum betul-betul nampak, dia ada tapi dia tak besar. Kalau dah cukup besar sehingga capai saiz yang tertentu, kita perlu buat operation. Dalam keadaan ni kena buat operation. Tapi kalau tak berapa besar sangat, biasanya doktor akan kata tunggu dalam 2-3 bulan, datang follow up balik. Itu maksudnya terlalu kecil tak boleh nak buat operate, nanti berisiko pula. Sebab bila kita operate tumor ni, kita tengok dia di bahagian mana. Otak kita ni dia ada bahagian memory, ada bahagian
ada bahagian pertuturan, ada bahagian untuk balancing, keseimbangan kita balancing. So tengok dia ketumbuhan pada mana. Sebab itulah ada orang dia ada tumor, brain tumor, dia tak boleh bangun sebab dia tak balance. So maksudnya dia tumor tu terletak pada satu part, a part of our brain yang mana kita panggil dia sebagai cerebellum. Cerebellum ni satu tempat, satu bahagian otak yang berfungsi untuk balancing. Dia ada cerebellum, dia ada cerebrum. Cerebrum ni untuk kita punya ingatan, memory, daya fikir, itu cerebrum. Ada yang medulla oblongata. So adalah otak tu, saya pun dah ingat-ingat lupa dia punya ni. Kalau kata berisiko untuk tempat ketumbuhan tu, tumor tu pada tempat yang ingatan, doktor akan bagi tahu. Ni kalau buat operation, kemungkinan besar dia akan hilang ingatan. Ini kalau buat operation, kemungkinan besar dia tak boleh nak bertutur, dia tak boleh nak bercakap. So organ bahagian mana dalam pada otak tu tumor tu berada. Sebab itulah dia bermain dengan risiko. Bermain dengan risiko. Dia ni ada kaitan dengan saraf, neuro, ada kaitan dengan saraf. Jadi sawan dia ada kaitan, dia disebabkan infection, epilepsi, ada kaitan dengan infection. Pada masa sama dia ada kaitan dengan saraf sebab infection tu jangkitan tu pada otak. So melibatkan saraf, neuro, otak. Jadi untuk kes ni betul-betul follow treatment. Betul-betul follow treatment. Treatment kalau dia kata operate, pergi operate. Banyak kes yang saya jumpa operate memang ada kesan. Memang dia bermain dengan risiko. Jadi kat sini kita kena consultation daripada doktor. Specialist pun, doktor pakar pun dia akan advise kita, dia akan bagi tahu timbang tara sebab dia orang pun bermain dengan risiko. So kat sini perlu pada perbincangan. Jadi tak ada pemakanan khusus. Cuma yang kita boleh advise, kalau dia masih kecil, berhati-hatilah dengan pemakanan supaya kita tak nak dia lagi membesar, lagi agresif lagi. So tumor ketumbuhan dia cepat membesar. So pemakanan kita nak kena jaga. Apa pemakanan yang boleh trigger lagi tumor tu lagi membesar, lagi membesar, lagi membesar. Antaranya adalah semua pemakanan yang ada, yang berkait rapat dengan pengawet, bahan-bahan pengawet, makanan yang pengawet lah, preservatif yang dah tak ada lagi enzim. Lepas tu pemakanan yang mengandungi terlalu banyak bahan karsinogenik, bahan yang bersifat karsinogenik, minyak yang di-recycle berulang-ulang kali. Ini bahan karsinogenik. Kita bakar makanan, kita bakar daging, kita bakar sate, hangit tersebut, itu bahan karsinogenik. So benda itulah nak kena elakkan pada orang yang ada masalah ketumbuhan. Jadi orang ketumbuhan nak kena elak benda ni supaya ketumbuhan tu tak menjadi besar. Itu pemakanan satu part. So nak kena makan apa? Makanlah banyak buah, sayur-sayuran yang banyak sumber apa kita panggil antioksidan. Benda-benda yang fresh. Banyak makan benda tu. Elakkan makan benda yang bahan bakar-bakar, benda-benda yang bergoreng, yang guna minyak yang recycle berkali-kali. Elak makan makanan yang tak berapa sihat pengolahan dia, yang tak berapa bersih. Makan makanan di luar, kita tahu cara olah dia tak bersih, itu semua nak kena elakkan. Itu semua ada sifat karsinogenik yang menyebabkan ketumbuhan tumor ni dia lagi membesar lagi. So ini kategori pemakanan yang tak sihat yang kena elakkan. Lepas tu lagi satu keadaan pula kalau dia dah operate kan, bila dah besar, doktor dah operate, dah selesai. Apa pula pemakanan membantu selepas operation. Kita kena tengoklah lepas dia operation apa benda yang dia ada masalah, simptom apa yang dia ada. Katakan lepas operation dia tak lalu makan. Kalau tak lalu makan, kita guna cara pemakanan lain. Antara makanan yang contoh kalau kita tak lalu makan, antara pemakanan yang menaikkan balik selera makan, kita buat fruit juicing.
buat fruit juicing. At least dalam buah tu dia ada mineral, vitamin-mineral yang boleh support. Makan, buat bubur nasi, benda-benda yang watery, yang bukan solid food. So senang nak telan. Banyak lebihkan protein untuk supaya operation itu, kesan operation tu cepat, luka tu cepat pulih. Banyakkan makan buah yang mengandungi vitamin C supaya tak berlaku infection. Ini semua kategori pemakanan. Tapi tak ada khusus pemakanan apa untuk ketumbuhan supaya ketumbuhan tu boleh mengecut, lepas tu tak perlu lagi operate. Saya tak boleh bagi advice macam tu. Okay? Sebab kita tak boleh overclaim. Tak boleh overclaim. Okay. Itu soalan yang pertama daripada Muhammad dari Sabah. Okay, kita pergi soalan yang kedua. Okay. Ihsan, Nur Razia Mukhtar, Waalaikumsalam. Ramla Yunus, Waalaikumsalam. Kamsah Osman, Waalaikumsalam. Salam Jumaat. Okay. Soalan yang kedua datang dari Muhammad Hafiz. Saya tak tahu dari mana. Muhammad Hafiz. Darah mati boleh jadi sumbatan dalam saluran darah ke? Dia tanya macam tu. Apa maksud darah mati? Bukan darah mati, darah yang, yelah kalau bahasa kampungnya darah mati lah. Tapi darah tu dah tua. Darah yang tua. Dia kata boleh sumbat saluran darah ke? Okey, dia macam ni. Tubuh badan kita ni dia ada lifespan. Setiap sel dalam tubuh badan kita ni dia ada lifespan, jangka hayat. Jangka hayat bagi darah, especially sel darah merah, adalah 3 ke 4 bulan. Maksudnya sumsum tulang kita ni, bone marrow, sumsum tulang tu dia hasilkan sel darah merah. Dia hasilkan, dia keluar dekat tulang. Bone marrow, sumsum tulang tu yang menghasilkan darah. Darah keluar dari mana? Mana kilang dia? Kilang dia adalah sumsum tulang. Bone marrow. Sumsum tulang, bone marrow. Okay. So dia keluarkan darah. So jangka hayat darah ni bila dia keluar daripada kilang dia tu, bone marrow ni, jangka hayat dia lebih kurang dalam 3 ke 4 bulan. Dia berada dalam tubuh badan kita 3 ke 4 bulan macam tu lah, lebih kurang 3 ke 4 bulan. So dia duduk dalam darah kita, dia mainkan peranan dia lah, fungsi darah, mengangkut oksigen, mengangkut nutrien, mengangkut toksik, mengangkut macam-macam sel darah merah. Jadi bila dia hidup dalam tubuh badan kita 3 ke 4 bulan, bila katakan dah sampai jangka hayat dia nak expired dah, yang kita panggil darah mati ni dia expired, dia dah tua, maka dia akan dimusnahkan. Dimusnahkan dekat mana? Dekat hati. Hati akan musnah darah tersebut. Pum. Dia adalah proses dia, jangan tanyalah macam mana, tapi dimusnahkan dekat hati. Salah satu produk pemusnahan hati tu, pemusnahan darah di hati tu adalah bilirubin. Anda pernah dengar perkataan bilirubin? Bilirubin kalau terlebih sangat dekat dalam tubuh badan kita, kita akan jadilah jaundice. Jaundice yang kuning-kuning tu kan. Tu kena dedahkan kulit kita dekat ultraviolet radiation, bukan radiation lah, ultraviolet, sinaran ultraviolet, supaya bilirubin tu boleh pecah. Kan budak-budak kuning apa kan, orang kata jemur matahari, dia semua bukan jemur matahari. Kita nak, disebabkan matahari tu dia ada ultraviolet, kita nak ultraviolet saja. Tapi disebabkan matahari ni dia bukan saja ada ultraviolet, dia ada benda-benda lain juga. Dia ada sinaran-sinaran yang bahaya juga, yang boleh menyebabkan kanser juga. Jadi tak sesuai sebenarnya dedah pada matahari panas macam tu, tak. Dia matahari pagi, yang bagus matahari pagi. Tapi yang lebih spesifik ni untuk jaundice ni adalah dia kena, kalau kat hospital dia ada ultraviolet, sinaran ultra ungu tu untuk pecahkan bilirubin. Jadi bilirubin ni adalah produk hasil pemusnahan sel darah merah di hati. Jadi sel darah merah dimusnahkan di hati. Jadi kalau orang tanya,
darah kita ni takkan tak renew. Macam mana dia ada sel darah baru? Contoh kalau kita dema darah kan, bila kita dema darah, macam mana darah tu dia boleh dibina balik? Bila dah dibina, kalau dia mati dia pergi ke mana? Kan kadang-kadang orang biasa dia akan fikir macam mana, kalau dia fikirlah kan. Tapi inilah jawapan dia. Sel darah akan dihasilkan di sumsum tulang, bone marrow. Itu kilang dia. Dan dia dimusnahkan selepas habis dia punya lifespan dia. Jangka hayat dia dah habis, dah expired dah 3 ke 4 bulan. Dia akan dimusnahkan di hati. Produk terakhir dia, salah satu produk musnahan sel darah merah di hati ni adalah kita panggil sebagai bilirubin. Okey. Jadi soalan Tuan Muhammad Hafif ni, darah mati ni, darah yang dah expired ni, boleh jadi sumbatan dalam salur darah ke? Boleh jadi kalau hati ada masalah, ada masalah hati. Sumbat darah ni macam-macam lah. Boleh jadi trombosis. Trombosis ni platelet terlalu tinggi pun boleh jadi trombosis. Trombosis ni salur darah ni dia pecah. So dia banyak faktor lah. Yang penting hati, liver, hati kena sihat. Hati kena sihat. Antara makanan yang bagus untuk hati, untuk develop balik, makanan yang hijau-hijau, tumbuhan-tumbuhan yang hijau, ini bagus untuk hati. Sebab tumbuhan-tumbuhan ni, yang hijau ni, dia ada iron. Dia ada iron untuk bina balik sel darah kita. Lepas tu dia ada pigment klorofil, dia ada antioksidan, bagus. So bagus untuk hati. Okay, itu jawapan kepada soalan dari Tuan Muhammad Hafiz. Simple je soalan ni. Darah mati boleh jadi sumbatan dalam salur darah ke? Ya, kalau hati ada masalah. Kalau hati tak ada masalah, tak ada masalah. Sebab hatilah tempat cerna kolesterol, hatilah tempat musnah sel darah merah yang dah expired, hatilah tempat dia singkirkan bahan-bahan toksik, heavy metals yang termasuk dalam tubuh badan kita. Hatilah tempatnya. Okey. Soalan yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir ni datang daripada seorang individu, tapi dia tanya 2 soalan. Dari Haji Muhammad Roslan Adnan, Sungai Siput, Perak, orang Perak. Okey, soalan yang pertama dari dia adalah, pada waktu malam kita beli nasi, contohnya nasi ayam, kemudian simpan dalam peti sejuk. Esok pagi kita panaskan untuk sarapan. Adakah masih berkhasiat dan selamat? Kalau semalam kita beli nasi, kita simpan dalam peti ais, esok pagi kita panaskan balik, adakah masih berkhasiat? Khasiat dia masih ada dan masih selamat. Kalau dalam semalaman, masih berkhasiat dan masih selamat. Dia makanan ni, makanan yang dah siap dimasaknya, makanan yang dah siap dimasak, lauk-lauk, nasi, apa lebihan-lebihan yang dah siap, yang dah dimasak, boleh simpan dalam peti sejuk paling lama 2 hari. Paling lama 2 hari. Kalau tidak, keracunan makanan akan berlaku. Paling lama 2 hari, jangan lebih. Kalau saya cukup pantang. Saya cukup pantang kalau ada makanan yang berlebihan. Kita duduk, letak dalam peti ais, lepas tu kita panaskan. Lepas tu tak habis lagi, kita letak dalam peti sejuk, tu panaskan lagi. So panas berulang-ulang kali. Bila dah panas berulang-ulang kali, khasiat dia akan jatuh. Sebab makanan yang dah siap, kita panas berulang-ulang kali, kita dah kurangkan nilai nutrisi pada makanan tersebut. Ini yang kita nak kena ni. Nasi kita masak, beras kita masak, dia jadi nasi putih. Nasi putih dengan nasi goreng, mana lebih khasiat dia lagi tinggi? Of course nasi putih lagi tinggi. Nasi goreng ni kita dah masak nasi, lepas tu kita goreng. So dia berapa kali proses? 2 kali proses. 2 kali dikenakan haba ke atas makanan tersebut. Maka nilai nutrisi dia jatuh, berkurang nilai nutrisi. Dia dah jadi sedikit rosak.
sama juga dengan makanan yang kita masak dalam keadaan terlalu lama kita masak. Terlalu lama kita masak makanan tu, maka nilai nutrisi dia makin berkurang. Adakah masih selamat? Paling lama 2 hari. Paling lama 2 hari. Katakanlah nasi ayam tu semalam kita dapat, lusa baru kita panaskan. Jangan sampai hari berikut, hari ketiga, hari keempat baru kita panaskan. Walaupun kita tak usik lagi, kita duduk dalam bekas tu lagi, kita panaskan hari ketiga, hari keempat, boleh jadi beracun. Kena ingat apa-apa makanan bila kita masuk dalam peti sejuk, dia bukan menjamin tahan lama. Sebab bakteria masih ada dalam makanan. Bakteria masih ada. Tapi kenapa kita letak dalam peti sejuk? Kita letak dalam peti sejuk supaya bakteria tu tak aktif. Kita hibernate-kan dia sekejap. So dia tak aktif. Dia bila suhu terlalu mengejut, kan, dia biasa duduk suhu bilik, kan. Contohnya certain kuman lah, bakteria contohnya, dia dah biasa hidup aktif dalam suhu bilik, tapi kita letak dalam peti sejuk, dia terkejut sekejap. So dia tak aktif. 1 hari, 2 hari. Masuk hari kedua, hari ketiga ni, dia cuba adapt dengan cuaca yang sejuk tersebut. So bila dia cuba beradaptasi, dia dah biasakan diri dia dengan cuaca sejuk, maka dia aktif semula. Bila dia aktif semula, dapatlah keracunan makanan. Infection akan berlaku. Melainkan kita sejuk bekukan dia, kita buat deep freezer. Deep freeze. Deep freeze tu maksudnya suhu dia negatif 5, negatif 10. Itu tahan lama sikit lah. Boleh tahan sampai setahun, 2 tahun. Contohnya saya buat kajian dulu, waktu buat master dulu, kita ambil sampel darah ikan. Saya ambil darah ikan tu, kita centrifugekan dia. Sebab kita nak ambil plasma darah. Pada sampel darah ikan tu kita nak plasma darah. So kita centrifuge, asingkan sel darah merah, kita ambil plasma darah. Jadi plasma darah ni kita tak boleh simpan dalam peti sejuk biasa. Peti sejuk yang ais, yang freezer, yang ais tu pun tak boleh. Tu tak boleh, peti sejuk biasa tak boleh. Sampel kita akan rosak. Dijangkiti kuman nanti apa kan. So apa yang kita buat, dia ada, kalau dekat makmal, dia ada satu deep freezer nama dia. Deep freezer tu, kita letak sampel darah, sampel hormon, apa semua dalam deep freezer tu. Suhu dia negatif 10 darjah Celsius. Makna beku, betul-betul beku. Then tempoh hayat dia, jangka hayat dia panjang lah. Mungkin dalam setahun boleh simpan sampel tu. So kalau kita nak, kita ambil nasi, kan, kita beli nasi ayam, kita simpan dalam deep freezer negatif 10. Dia dah memang beku kejung. Itu boleh lah simpan dalam apa, sebulan mungkin, sebulan 2 bulan. Tapi bila kita nak panas dah tak sedap dah lah. Sebab itu memang kita dah memang apa namanya, kuman tersebut memang dia tak aktif langsung. Dia dah tak aktif langsung. Dia boleh mati dalam suhu sejuk. Dia bukan matilah, dia tak aktif. Tapi kalau macam suhu biasa, peti sejuk biasa ni, dia aktif. Bila dia beradaptasi, dia aktif balik. Sebab tu keracunan makanan boleh berlaku. Kita simpan apa-apa pun, kalau terlalu lama sangat, memang dia boleh tumbuh kulat kan. Permulaan mula-mula memang dia tak tumbuh kulat, tapi bila kulat spora tu dia dah beradaptasi, maka dia akan tumbuh juga. Akan lama-lama akan tak tahan walaupun duduk dalam peti ais. Jadi peti ais ni, jangan jadi peti ais ni tong sampah kita. Makanan tak habis, simpan dalam peti ais. Kononnya tak nak bazir. Lepas tu simpan lama. Lepas tu bila nak keluarkan balik, dah basi, so buang juga, membazir juga. Jadi masak dengan kadar yang memang untuk habiskan terus. Kalau tak habis, balance tu barulah simpan, esok terus habiskan. Itu cara dia. Itu soalan pertama yang saya dah jawab. Masih berkhasiat dan masih selamat dalam masa 2 hari sahaja. Tak boleh lebih 2 hari. Kalau lebih 2 hari, dah akan jadi keracunan makanan. Soalan kedua dari Haji Muhammad Roslan Adnan.
makanan yang frozen, contohnya curry puff frozen, apa lagi, pizza frozen, apa-apalah benda yang frozen, makanan frozen, adakah masih berkhasiat dan elok untuk kesihatan? Kita tengok jenis makanan frozen tu apa. Tengok jenis makanan frozen. Contoh dia macam ni. Curry puff frozen. Bila kata curry puff frozen, maksudnya dia kita tak buat apa-apa pada curry puff tu. Kita tak letak apa-apa preservatif dalam curry puff tu. So maksudnya kita preserve curry puff tu dengan kaedah frozen. Ada makanan yang kita preserve dia dengan kita letak preservatif, bahan pengawet, kan? Jus letak bahan pengawet. Jus boleh buat frozen sebenarnya. Kita blend jus, kan? Kita buat fruit juicing, kita bekukan dia. So dia tahan lama, boleh tahan lama juga. Bekukan betul-betul. Ada satu kaedah, kita nak dia tahan lama, kita letak preservatif. Potassium ascorbate dan sebagainya, sodium benzoate dan sebagainya. Kita letak preservatif, maka dia tak perlu letak pada peti sejuk. So dia tahan lama walaupun letak di suhu bilik. So yang ni yang tak berkhasiat. Yang letak preservatif ni tak berkhasiat. Yang frozen, sekadar frozen saja, dia masih boleh kekalkan khasiat dia. Jadi kita tengok makanan tu, adakah dia diawet sepenuhnya dengan adakah dia preserve dengan sepenuhnya dengan kaedah frozen, adakah dia letak bahan pengawet. Kalau letak bahan pengawet baru frozen, maksudnya tak jadi juga. Contohnya pizza lah. Pizza tu, atas pizza tu mungkin dia ada sausage tu yang tak sihat, walaupun dah di frozen kan. Roti tu masih sihat lagi lah, sausage tu yang tak sihat sebab dia letak preservatif, frozen. Kalau curry puff, kita kentang, tepung tu kita frozen, ni masih sihat. Dia tak ada beza pun kita buat curry puff fresh, beli curry puff frozen. In terms of nutritional value tak ada beza, tapi in terms of mungkin tekstur dia macam tak berapa sedap kan. Kalau frozen tak berapa sedap in terms of texture, tapi nutritional value tak ada beza pun sebab dia frozen. Frozen di mana kita kekalkan dia punya kualiti dia. So nutritional value masih ada lah. Tengok apa yang di frozen lah Tengok apa yang di frozen. Biasanya makanan frozen, apa lagi orang buat frozen daging, contohnya daging frozen. Kalau daging tu daging fresh, dia kisar, tu dia bekukan. So itu still sama juga dengan daging ni, tak ada masalah pun. Tapi kalau dibuat daging burger, daging fresh tu dibuat daging burger, dia letak garam, dia letak rempah-rempah, black pepper, lepas tu dia letak bahan preservatif, dan baru dia bekukan. Itu of course lah tak sihat. Nugget tak sihat walaupun dia frozen. Sausage tak sihat. Tapi kalau macam curry puff, kuih cucur badak, donat frozen, ini tak ada masalah sebab kita tak letak preservatif. Tengok juga apa jenis frozen food yang ni lah. So dia bergantung pada cara kita olah. Kaedah frozen tu sendiri adalah kaedah preservatif yang selamat. Preservatif ni banyak cara preservation ni, cara untuk kita pengawetan ni dia banyak. Ada kaedah pengetinan, kita tinkan dia kan. Ada kaedah kita keringkan dia, ada kaedah kita jerukkan dia, ada kaedah kita sejuk bekukan dia, ada kaedah kita letak bahan pengawet. Tengok juga. Kalau macam jeruk, kita tengok cara dia buat jeruk tu macam mana. Tengok cara dia buat jeruk. Cuka, air apa yang diguna, gula apa yang diguna. So dia ni lah. Tapi jeruk dengan buah fresh, of course lah buah fresh lagi bagus kan. Sardin tin. Sardin dia letak preservatif ke?
Dia pun tak tahulah. Kalau dia letak preservatif, sardin tu tak sihat sebenarnya. Tapi kalau dia tak letak preservatif, dia hanya tin kan, so udara tak boleh masuk ni, so maka okey lah kan. Tengok apa yang di preserve lah. Kita pun tak tahu, nak kena tengok banyak cara dia, banyak jenis dia, banyak method dia, nak kena tengok method dia. Ikan kering. Ikan kering sebab apa dikeringkan? Dikeringkan supaya tak ada air pada ikan kering tu. Bila tak ada air, maka patogenik bakteria susah nak membiak pada tempat yang kering. Preservatif bakteria ni, patogenik bakteria ni, dia sangat aktif bila dalam medium yang lembab-lembab. Sebab itulah buah kering, kurma kering, kismis anggur kering, apricot kering, ini semua boleh tahan lama sebab dia dikeringkan, maka dia tak letak apa-apa preservatif, dia dikeringkan. Bila keringkan, maka bakteria, patogenik bakteria ni dia tak boleh nak membiak secara aktif sebab medium dia kering. Sebab tu dia boleh tahan lama. Jadi kalau cara itu sihat, sama je apricot kering dengan apricot basah, sama je nilai nutrisi dia. Sama juga kita guna susu. Susu kita nak tahan lama, kita tepungkan dia. Kita dehydratekan air, keluarkan air, jadikan susu tepung. Maka susu tepung dengan susu fresh ni sama nilai nutrisi dia. Even saya dah pernah buat yogurt daripada susu tepung, yogurt daripada susu fresh, sama dia punya result. Not significant different. Tak ada beza pun. Tapi kalau susu fresh dengan susu yang dia letak, dia nak tahan lama, dia letak preservatif, of course susu fresh lagi bagus kan. Preservatif tu yang tak bagus. Apa benda yang ditambah tu yang menentukan. Tapi susu tak ada letak preservatif, sebab tu dia susu hanya UHT dengan pasteurize. Pasteurize dengan UHT, pasteurize lagi bagus lah berbanding UHT haba tinggi sikit kan. Okay, itu jawapan kepada soalan dari Tuan Haji Muhammad Ruslan Adnan. Okey, itu saja yang saya boleh jawab soalan Puan Zanita. Waalaikumsalam. Fauziah Abdul Wahab. Waalaikumsalam. Siti Khadijah. Waalaikumsalam. Okey. Okey, terima kasih kerana menonton. Saya ada dekat kampung saya ada urusan tanah. Ada urusan tanah. Kan? Isnin insya-Allah saya ada kat KL Kita ada semua surat polis. Tak payah risau Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Insya-Allah kalau ada masa berkesempatan kita jumpa pada esok hari. Okey, kalau ada soalan jangan lupa kontak tim kami dan pas soalan tersebut pada tim konsultan sihat sama ada Ihsan, Afif. Okey, bye bye.